Selamat sejahtera Dr. Adriana binti Aziz. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya ialah Syarani Anak Perempuan Bashkaran dari kelas PT2 S1 Tanda Sepang 4. Hari ini, saya ingin membentangkan tugasan 2 iaitu pembentangan individu bagi kursus PSVK 3322 Inovasi dalam Pendidikan Seni Visual. Jadi, slide ini dapat menunjukkan muka hadapan bagi tugasan 2 kursus ini. Seterusnya, mari kita sama-sama melihat apa itu objektif pembelajaran dalam tugasan ini. Jadi, objektif pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan YS-BAIL adalah pertamanya, dapat meningkatkan kemahiran membentuk dan dapat merangsang sensori motor murid. Objektif yang kedua adalah dapat memudahkan murid untuk melakukan aktiviti membentuk. Objektif yang ketiga adalah dapat menarik minat murid untuk melakukan aktiviti membentuk dan melibatkan pembelajaran secara aktif. Selain itu, mari kita melihat apa yang terkandung dalam tulang ikan Ishikawa. Jadi, isu yang dinyatakan dalam tulang Ishikawa ini adalah murid susah untuk mengendalikan aktiviti membentuk. Jadi, persoalan yang timbul adalah apakah puncanya? Punca isu ini adalah memerlukan kos yang agak tinggi untuk melakukan aktiviti membentuk. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan isu ini berlaku. Antaranya, memerlukan tenaga murid dan guru yang banyak. Selain itu, dapat membazirkan masa untuk membentuk. Faktor yang terakhir adalah dapat membosankan murid dan sukar untuk melakukan aktiviti membentuk. Setiap persoalan pasti ada jawapannya. Begitu juga, isu ini mempunyai beberapa cara penyelesaian. Cara penyelesaian yang pertama adalah guru dapat menyediakan bahan bantu untuk memudahkan aktiviti membentuk. Cara yang kedua adalah penggunaan bahan yang sedia dapat menarik minat untuk melakukan aktiviti membentuk ini. Jadi, inovasi yang telah dilakukan adalah dari segi penggunaan pelbagai jenis dawai secara berulangan. Slide seterusnya dapat menunjukkan penjelasan inovasi terhadap produk yang telah saya hasilkan. Pertamanya, saya dapat menggunakan alat dan bahan yang mudah dan sesuai untuk menghasilkan kit YS-BAIL. Contohnya, saya menggunakan alat dan bahan seperti plaster of Paris, dawai dan juga air. Seterusnya, kegunaan YS-BAIL adalah dapat memudahkan murid untuk menghasilkan pelbagai bentuk dan boleh reuse untuk menghasilkan bentuk yang lain. Akhirnya, melalui kit YS-BAIL ini, dapat merangsang sensori motor murid dan menarik minat murid. Contohnya, murid akan kurang bosan dan suka untuk menghasilkan bentuk dengan kit yang guru berikan. Saya teruskan pembentangan ini dengan alat dan bahan yang telah digunakan dalam produk saya. Terdapat beberapa alat dan bahan yang telah digunakan dalam proses penghasilan kit YS-BAIL ini. Jadi, alat dan bahan utama yang telah digunakan adalah dawai hiasan, plaster of Paris iaitu POP, dan basin untuk mengacau POP. Di samping itu, dalam tugasan ini, terdapat penjanaan idea yang menjelaskan bagaimanakah saya mendapat idea untuk menghasilkan produk YS-BAIL ini. Jadi, pertamanya, saya mendapat idea untuk menghasilkan YS-BAIL ini selepas pensyarah saya membantu saya memberikan idea mengenai produk ini. Saya juga dapat menjanakan idea ini semasa saya memastikan terdapat satu isu dalam menghasilkan archer stabil ini. Saya mendapati bahawa isu dalam menghasilkan archer stabil adalah dari segi penggunaan alat dan bahan yang sukar. Jadi, saya telah menghasilkan archer stabil saya iaitu YS-BAIL ini dengan menggantikan alat dan bahan yang mudah iaitu menggunakan plaster of Paris, POP, dawai hiasan. Dengan dawai hiasan ini, murid boleh membentuk pelbagai bentuk dan mereka juga boleh menggunakan dawai tersebut untuk menghasilkan bentuk yang baru. Jadi, plaster of Paris ini digunakan sebagai tapak kerana POP adalah sangat ringan, tahan lama dan selamat terutamanya semasa murid menggunakan kit ini. Di samping itu, mari kita sama-sama melihat perbandingan antara archer stabil lama dan YS-BAIL yang telah saya hasilkan. Archer stabil yang lama memerlukan alat dan bahan yang sukar seperti simen dan kayu. Selain itu, archer stabil lama ini memerlukan tenaga yang banyak untuk menghasilkan bentuk.
kerana mereka perlu menyediakan alat dan bahan secara sendiri. Hal ini akan menyukarkan murid untuk melakukan aktiviti membentuk di mana murid akan menghilangkan minat dan bosan untuk menghasilkan aktiviti ini. Tetapi, terdapat beberapa kelebihan dalam kit YSBile baru yang telah saya hasilkan. Kelebihannya adalah murid tidak perlu menyediakan alat dan bahan kerana guru akan memberikan kit YSBile di mana murid hanya perlu menghasilkan pelbagai bentuk menggunakan kit YSBile ini. Selain itu, murid juga boleh menggunakan banyak kali kit ini kerana dawa yang terdapat dalam kit ini boleh reuse untuk menghasilkan banyak bentuk secara berulang kali. Seterusnya adalah mengenai produk akhir. Tajuk produk saya ialah YSBile. Jenis arca yang telah saya hasilkan adalah arca stabile, di mana arca stabile didefinisikan sebagai suatu bentuk dalam susunan 3 dimensi, permukaannya dapat dirasai, ada pergerakan dan boleh dipandang dari pelbagai sudut. Saiz yang diaplikasikan dalam produk kit YSBile saya ini adalah saiz A3. Akhirnya, bahan utama yang telah saya gunakan adalah plaster of Paris dan juga dawai. Slide ini dapat menunjukkan produk akhir saya di mana saiznya agak besar sikit. Manakala gambar di bawah dapat menunjukkan mockup yang telah saya hasilkan dalam saiz yang sedikit kecil. Slide ini dapat menunjukkan diri saya memegang produk akhir saya sebagai buktinya. Tambahan pula, terdapat impak utama ke atas pengalaman pembelajaran terutamanya bagi pendidikan seni visual. Jadi, impaknya adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca stabile yang telah saya hasilkan iaitu YSBile ini adalah plaster of Paris (POP) untuk tapak yang kukuh, dawa yang selamat, lembut dan boleh dipakai semula. POP dapat menggantikan penggunaan simen kerana POP sangat ringan dan mudah untuk murid memegang berbanding dengan simen. YSBile merupakan arca stabile. Pada masa yang sama, YSBile ini juga dapat merangsang sensori motor murid. YSBile dapat memudahkan guru untuk mengendalikan aktiviti membentuk dengan produk yang telah disediakan sebelum masuk ke kelas. Para murid berfikiran bahawa membentuk merupakan suatu kerja yang agak sukar kerana perlu sediakan bahan yang sesuai untuk membentuk. Masalah ini berpunca daripada kegagalan murid membentuk sesuatu benda menggunakan bahan yang telah disediakan oleh guru. Oleh itu, murid akan kurang berminat jika mereka sendiri sediakan bahan yang diperlukan kerana mereka menganggap bahawa mereka membazirkan wang dan masa untuk menyediakan produk untuk membentuk. Jadi, di sini murid tidak dapat melahirkan kemahiran dalam membentuk. Sekarang, saya akan terangkan apresiasi produk akhir saya. Pertamanya, saya akan terangkan bahagian deskripsi. Saya telah menghasilkan sebuah produk inovasi yang bernama YSBile. Hasil produk inovasi ini telah dibina menggunakan plaster of Paris (POP) dan dawa yang bersesuaian. Beberapa asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekan telah diaplikasikan dalam produk saya. Unsur seni yang diaplikasikan adalah rupa, warna, bentuk, jalinan dan juga garisan. Manakala prinsip rekan yang diaplikasikan adalah kontra, penegasan dan juga imbangan. Seterusnya adalah dari segi bahagian analisis. Garisan yang digunakan adalah garisan berduri dan garisan nipis. Rupa yang digunakan adalah rupa organik kerana rupa arnab merupakan rupa bebas yang tidak boleh diukur sudut. Bentuk yang digunakan adalah bentuk konkret kerana YSBile ini boleh disentuh, merasa dan ia adalah produk 3D. Seterusnya, warna yang digunakan adalah warna panas dan warna sejuk, iaitu warna sejuk adalah hijau, manakala warna panas adalah merah dan jingga. Warna panas dan sejuk digunakan kerana dapat mengurangkan kebosanan dan menarik minat murid. Selain itu, jalinan yang dihasilkan dalam produk ini adalah jalinan sentuh kerana jalinan yang terdapat dalam YSBile ini boleh mengesan melalui sentuhan. Di samping itu, prinsip rekan yang diaplikasikan dalam produk ini adalah kontra. Contohnya, dapat menimbulkan kesan menarik dalam produk saya seperti warna yang digunakan. Warna merah dan hijau dapat menarik minat murid.
Penegasan juga dapat diaplikasikan dalam produk saya, iaitu warna dawai berfungsi sebagai daya penarik, pemusatan produk, mengelak kebosanan dan menjadikan gubahan lebih menarik. Prinsip rekan yang terakhir adalah imbangan, iaitu imbangan tidak simetri kerana tidak mempunyai berat dan saiz yang sama. Saya akan teruskan dengan menjelaskan bahagian interpretasi. Jadi, bahan yang digunakan untuk menghasilkan arches turbine yang telah saya hasilkan iaitu YS Bile ini adalah Plaster of Paris (POP) untuk tapak yang kukuh, dawai yang selamat, lembut dan boleh dipakai semula. POP dapat menggantikan penggunaan simen kerana POP sangat ringan dan mudah untuk murid memegang berbanding dengan simen. YS Bile merupakan arches turbine. Pada masa yang sama, YS Bile ini dapat merangsang sensori motor murid. YS Bile dapat memudahkan guru untuk mengendalikan aktiviti membentuk dengan produk yang telah disediakan sebelum guru memasuki kelas. Para murid berfikiran bahawa membentuk merupakan suatu kerja yang agak sukar kerana perlu sediakan bahan yang sesuai untuk membentuk. Masalah ini berpunca daripada kegagalan murid membentuk sesuatu benda menggunakan bahan yang telah disediakan oleh guru. Oleh itu, murid akan kurang minat jika mereka sendiri sediakan bahan yang diperlukan kerana mereka menganggap bahawa mereka dapat membazirkan wang dan juga masa untuk menyediakan produk untuk membentuk. Jadi, di sini murid tidak dapat melahirkan kemahiran dalam aktiviti membentuk. Akhirnya, dalam sesi apresiasi ini, saya akan terangkan bahagian yang terakhir iaitu penilaian. Kelebihan produk ini adalah boleh reuse dawai yang berada dalam produk ini. Sebagai contohnya, murid boleh menghasilkan bentuk lain selepas menghasilkan sesuatu bentuk. Manakala kelemahan adalah mungkin POP yang digunakan sebagai tapak mengambil masa yang sedikit untuk mengering. Tambahan pula, terdapat impak utama ke atas pengalaman pembelajaran terutamanya bagi pendidikan seni visual. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan arches turbine yang telah saya hasilkan iaitu YS Bile ini adalah Plaster of Paris (POP) untuk tapak yang kukuh, dawai yang selamat, lembut dan boleh dipakai semula. POP dapat menggantikan penggunaan simen kerana POP sangat ringan dan mudah untuk murid memegang berbanding dengan simen. YS Bile merupakan arches turbine. Pada masa yang sama, YS Bile ini dapat merangsang sensori motor murid. YS Bile dapat memudahkan guru untuk mengendalikan aktiviti membentuk dengan produk yang telah disediakan sebelum guru memasuki kelas. Para murid berfikiran bahawa membentuk merupakan suatu kerja yang agak sukar kerana perlu sediakan bahan yang sesuai untuk membentuk. Masalah ini berpunca daripada kegagalan murid membentuk sesuatu benda menggunakan bahan yang telah disediakan oleh guru. Oleh itu, murid akan kurang minat jika mereka sendiri sediakan bahan yang diperlukan kerana mereka menganggap bahawa mereka dapat membazirkan wang dan juga masa untuk menyediakan produk untuk membentuk. Jadi, di sini murid tidak dapat melahirkan kemahiran dalam aktiviti membentuk. Jika dikaji dari sudut yang berbeza, terdapat juga kesan kepada perubahan sikap dan kemahiran pelajar. Projek inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu YS Bile, dapat memberikan kesan kepada perubahan sikap dan kemahiran pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana YS Bile dapat merangsang sensori motor murid. Sebagai contohnya, semasa murid menghasilkan bentuk tangan mereka akan merangsang sehingga membentuk. Selain itu, inovasi YS Bile ini dapat memudahkan murid dan guru. Misalnya, guru boleh menggunakan YS Bile ini secara berulangan kerana dawai yang berada dalam kit itu boleh dibentuk balik secara berulangan. Jadi, murid juga akan berminat untuk membentuk pelbagai bentuk secara berulangan. Ia dapat menarik tumpuan dan minat para murid dan mereka dapat memahami dengan baik tentang cara bagaimana harus membentuk. Para pelajar juga akan berasa mudah untuk mengendalikan kit itu kerana tapak YS Bile ini telah dihasilkan menggunakan Plaster of Paris. Hal ini kerana
jika menggunakan simen, ia akan menyukarkan para murid untuk memegang kit wires bail ini. Jadi, penggunaan POP ini sangat berfungsi dan murid akan suka untuk membentuk menggunakan wires bail ini kerana tahan lama, selamat dan juga ringan untuk memegang. Slide ini adalah mengenai bagaimanakah projek ini dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari IR 4.0. Jadi, revolusi perindustrian 4.0 melibatkan pelbagai kemahiran seperti penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kreatif, dan kerja berpasukan. Projek ini dapat memupuk kesemua aspek IR 4.0 tersebut. Revolusi perindustrian 4.0 melibatkan pelbagai kemahiran seperti penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kreatif, dan kerja berpasukan. Projek ini dapat memupuk kesemua aspek IR 4.0 tersebut. Dalam menyelesaikan masalah, murid akan berfikir secara kreatif dan kritis untuk menghasilkan pelbagai bentuk menggunakan wires bail ini. Murid juga akan berfikir secara kritis tentang elemen asas membentuk menggunakan dawa yang telah disediakan. Kecerdasan emosi bersabar dan bertolak ansur diamalkan semasa bermain untuk memastikan permainan berjalan dengan lancar. Akhirnya adalah, mari kita sama-sama melihat nilai komersial produk wires bail ini. Kos bagi produk wires bail ini adalah sebanyak RM25, manakala nilai komersial adalah reka bentuk produk ini mempunyai harga di pasaran dan boleh dijual dan digunakan oleh pengguna. Jadi, yang itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.